sebenarnya berat mungkin kurang daripada 1 kilogram. Okey. So bila kita buka, okey. This is the AED itself, tapi this one is AED for training purpose lah. Okay, alright. So the AED memang tak banyak button apa-apa, memang simple, just satu button untuk on and off dan satu button lagi untuk shock. Okay. Dan satu lagi ialah pads. So pads ni ada dua, alright. Okay, satu di kiri, satu lagi untuk di kanan. Okay, kalau tuan-tuan mungkin harap dapat nampak di sini, okay, atas pad tu ada diletakkan gambar, okay, mana kedudukan pad tu seharusnya diletakkan. Alright, so insyaAllah tidak akan berlaku confusion di mana harus diletakkan pad tu. Ikut saja apa yang dinyatakan dalam gambar. Alright, satu akan diletakkan di kanan atas, satu diletakkan di kiri bawah. Okey, dan kemudian hujung kabel ni akan disambungkan kepada AED. Okey, alright. So saya akan cuba tunjukkan pada mannequin ya. Alright. Okey. So kalau pada mannequin ni, okey. So yang pertama sekali ialah, alright, sebab electrical impulse, electrical shock tu harus sampai directly kepada jantung. So tidak boleh ada apa-apa yang menghambat antara pads dengan dada. So kalau seandainya mangsa ada minyak ke ataupun ada air ke pada dada, cepat-cepat lapkan. Okey? Ataupun kalau mungkin ada dada mangsa berbulu, okey, setengah AED memang disediakan pisau cukur dengan cepat-cepat cukur bulu dada mangsa, alright, pada ruangan untuk diletakkan pads. Alright? Satu kita ambil ni, okey, ikut yang digambar. Kalau ikut gambar di sini dinyatakan di sebelah kiri bawah. So saya akan letakkan di sebelah kiri bawah mangsa. Alright. Yang ini pula gambarnya sebelah kanan atas. Saya akan letakkan di kanan atas. Dan kemudian kabel ni ujungnya saya akan sambungkan kepada AED. Alright. Sewaktu berlaku CPR, okey, kalau seandainya betul anda berdua, okey, kalau tuan-tuan bukan bersorangan, sewaktu the whole proses ni berlaku, sewaktu pasang-pasang ni, CPR haruslah diteruskan. While tuan pula akan memasang AED. Tapi walau bagaimanapun, kalau tuan cuma bersorangan, okey, boleh stop CPR dan pasang AED dulu. Okey, bila sudah pasang pad ni, sudah pasang kepada AED dan tinggal turn on AED. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Pada waktu ni, dia akan analyze heart rhythm. Jangan tekan, semua orang lepas tangan. Shock advised. Charging. Stay clear of patient. Shock, nyatakan shock advice. Deliver shock now. Stay Press clear the of orange the patient. button now. Kita sebagainya akan cakap, okay, everyone clear ataupun just clear, semua pasti Deliver clear. shock now. Deliver shock. Press the off shock delivered. Tekan button yang bawah ni, shock Begin akan CPR. deliver dan continue chest compression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kita akan buat lagi dalam masa 2 minit chest compression. Nanti selepas 2 minit, okay, AED akan bagi tahu stop chest compression, analyzing rhythm. So nanti kalau susnya dia akan beritahu kalau indicated untuk shock, okay, shock indicated, alright, stay clear of patient, sama juga, okay, everyone clear, jangan siapa-siapa sentuh patient, alright, deliver shock, tekan button shock, deliver the shock, dan continue chest compression. Kalau seandainya tidak indicated untuk shock, okay, AED akan bagi tahu shock not indicated, continue chest compression. Alright, so very simple dengan straightforward, hanya perlu ikut indication dan instruction daripada AED. Walaupun sekarang sudah tidak apa-apa kan, sebenarnya dia masih counting 2 minutes dan saya akan buat chest compression. Alright, kalau saya apa tu nanti after 2 minutes, okay,
AED akan bunyi lagi, akan beritahu stop chest compression, analyzing rhythm. So semua orang okay, don't touch patient, shock indicated. Okay, everyone clear, no one touch patient. Alright, so delivering shock, lepas tu continue chest compression. Kalau tak perlukan shock, dia akan bunyi shock not indicated, continue chest compression. Terus. Okay, alright, so very simple. Saya akan just show one more time. Lepas tu nanti saya akan buat sequence CPR daripada awal sampai habis menggunakan AED. Okay, right. Konon-konon AED belum sampai lagi ya. Alright. Okay. So, jumpa masa. Okay. Check for danger. Alright, no danger. Alright, proceed kepada masa. Sir, are you okay, sir? No response. Okay, please get an AED and call for 999. Alright. Check untuk nadi, karotid nadi, tak ada. Pergerakan dada pun tidak ada. Patient dalam cardiac arrest. Okey, kita akan proceed dengan CPR. Alright. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, open airway, head tilt, chin lift, no obstruction. Give 2 rescue breath. Okay, AED sampai. AED sampai. Okay, saya buka. Prepare AED. Pasang pad. Yang ini gambar sebelah kanan atas. Yang ini sebelah kiri bawah. Okay. Sambungkan kabel. Turn on. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Okay, no one touch the patient. Shock advised. Charging. Stay clear of patient. Okay, everyone clear. Deliver shock Clear. now. Press the orange button now. Shock delivered. Paused. Begin CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Stop CPR.
Analyzing heart rhythm. Stay clear of patient. Analyzing heart rhythm. No shock advised. Paused. If needed, begin CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so tuan-tuan nampak tadi ya. So bila kita ada AD itu akan guide. Okay, so lepas 2 minit dia akan berbunyi lagi informing. Okay, analyzing rhythm again. Okay, masa tu kita tahulah waktu yang ni apa nama perlu check for kalau apa tu dia akan analyze lagi. Okay, dalam keadaan mana tidak ada AD lepas 2 minit ataupun 5 cycle, kita akan check for pulse dan check for breathing lagi kan. Tapi bila dah ada AD, tak perlu lagi untuk check for pulse, check for breathing. Dia akan AED yang akan bagi tahu perlu stop dan dia akan analyze heartbeat directly. Okay, alright. So lepas every 2 minit nanti AED akan inform. Okay, stop dan dia akan analyze heart rhythm. Okay, denyutan jantung. Sama denyutan jantung tu ada ke tidak yang normal. Okay, alright. So memang kalau bila ada AED memang sangat simple lah. Okay, kita hanya perlu buat CAB 32 dan selebihnya just ikut arahan daripada AED. Dan sama juga bila kita harus stop ni bila bantuan sampai ataupun tiba-tiba ada tanda-tanda kehidupan. Okey, dan ketiga bila kita pun dah terlalu penat. Okey. Alright, so itu adalah berkenaan dengan penggunaan AED. Okey. Seterusnya saya akan menunjukkan demonstrasi berkenaan dengan CPR pada infant. Okey. So contohnya lah, inilah infant kita, alright. So infant ni yang berumur 0 hingga 12 bulan. Okey. So untuk melakukan resuscitation CPR pada infant sama juga make sure danger, tiada danger. Yang kedua adalah check for response. Tapi kalau untuk infant, sorry kejap tuan Okey. Okey, kalau untuk check for response, kalau pada infant, kalau pada adult, tap di shoulder kan. Tapi kalau pada infant, kita jentik di tapak kaki infant. 1 atau 2 kali untuk check for response. Okey. Kalau seandainya tak ada respon juga, okey. Betul, kita boleh start call for help, dapatkan ambulance dan dapatkan AED. Okey. Seterusnya kalau pada adult, kita akan periksa carotid pulse dengan check for breathing. Tapi kalau pada infant, kita akan check di brachial pulse. Okey, brachial pulse ni terletak di lipat siku. Alright, nadi itu brachial pulse ni nadi brachial di lipat siku dalam. Okey, so kalau pada kanak-kanak ni, pada infant ni, kita boleh tengok di lipat siku dalamnya. Alright, dalam masa yang sama, kita akan tengok, alright, kalau ada pergerakan dada yang tanda-tanda bernafas. Okey, kalau brachial pulse tidak ada, okey, pergerakan dada pun tidak ada, alright, possible infant dalam cardiac arrest. Okey, kalau apa itu kita akan buat tekan dada sebanyak 30 kali. Okey, cuma tekan dada 30 kali kalau pada infant kita akan gunakan 2 jari. Okey, kalau adult pakai 2 tangan kan, kita pakai 2 jari. Jari tengah dengan jari telunjuk, alright, di mana harus tekan di betul-betul di tengah dada baby ataupun satu cara lain ialah di nipple line antara 2 puting susu kiri dan kanan di antaranya tengah-tengah kita tekan sebanyak 30 kali. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3
9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Okay.
Kriteria of a good chest compression pada infant pun adalah sama. Okey, satu basically kelajuan dia 100 hingga 120 kali seminit. Cuma kedalamannya berbeza. Kalau pada adult, kedalamannya adalah pada 5 hingga 6 cm. Tapi kalau pada infant adalah 4 cm ataupun 1/3 daripada diameter atas ke belakang infant. Tekan sampai kedalaman 1/3 daripada infant. Okey, ataupun lebih kurang 4 cm lah, lebih kurang macam itu. Okey, alright, dan kelajuan dia sama 100 hingga 120 dan kita akan tekan di antara nipple line. Nipple line kiri kanan, okey, di tengah-tengah tu menggunakan 2 jari. 30. Okey, 30. Alright. Lepas tu kita akan sama pergi kepada airway. Kalau untuk infant airway, kalau pada adult, kita akan buat dongak kepala dan angkat dagu. Tapi kalau pada infant, memandangkan pada infant, kepala lebih besar banding badan. Kalau pada adult, dia kepala lebih kecil banding badan. So kalau pada infant ni, kita tidak perlu melakukan head tilt chin lift, kita akan buat sniffing position. Sniffing position ni posisi menghidu. Okey. So berarti bahagian mulut dengan bahagian hidung ni yang paling ke hadapan, paling ke atas. So kalau macam kita menghidu sesuatu kan, kita buat menghidu macam itu kan. Lebih kurang macam itulah posisi yang kita buat untuk infant. Alright. So lebih kurang hidung dan mulutnya adalah yang bahagian yang paling ke atas. Okey. So sniffing position. Alright. Lepas tu barulah kita akan buat rescue breath. Rescue breath pun sama, kita harus buat dua rescue breath. Okey, tapi beza dia kalau pada orang tua kita akan pinch the nose dan cover the whole mouth saja kan. Tapi kalau pada infant, mulut kita sendiri akan cover hidung dan mulut infant. Okey. Dan bila kita buat rescue breath tu, okey, dia buat satu breath tu lebih kurang dalam masa 1 saat. Okey, dan tak perlu forceful breath, tak perlu hembus kuat-kuat, hanya sekadar sampai nampak dada infant naik ke atas. Cukup. Tak perlu kuat-kuat hembus. Okey, so akan buat sama juga 32, akan buat sebanyak 5 kali. 32 satu cycle. Akan buat sebanyak 5 cycle ataupun lebih kurang 2 minit. Okey. Dan kemudian barulah akan check for brachial pulse dengan check for any chest rise, any kembang dada daripada infant lagi. Alright. So saya akan tunjukkan okey daripada awal sampai akhir cara untuk infant CPR. Okey. Mungkin akan berjumpa dengan banyak kes seperti ini, tapi mana tahu mungkin di masa hadapan jumpa infant macam ini, okey, boleh kita gunakan metod ini. Alright, ataupun mungkin kalau kita ada anak kecil di rumah, insya-Allah kita boleh gunakan metod ini. Okey. So sama bila kita jumpa bayi, okey, nampak macam tak sedarkan diri, alright. Okey. Kita boleh alright, betul sudah check for danger, ada apa danger, check for response baby, ketik jentik di tapak kaki infant. Dia ada respon, okey, panggil. Okey, cuba dapat call 999 dan dapatkan AED. Alright. Lepas tu kita pergi ke infant. Okey. Check for brachial pulse di siku sebelah dalam. Okey, lipat siku sebelah dalam dan cek untuk pergerakan dada. Kalau ada tanda-tanda bernafas, tidak ada. Alright. Kita akan proceed dengan CPR. Okey. Gunakan 2 jari, jari tengah dan jari telunjuk di tengah-tengah dada antara nipple line, okey, antara 2 puting susu, tengah-tengah, buat tekanan sebanyak 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Sudah complete C, proceed kepada A, airway. Kalau untuk airway akan buat dalam sniffing position, hidung dengan mulut yang paling ke hadapan, okey, posisi menghidu, alright. Dan cuba cek dalam mulut kalau ada apa-apa mungkin sumbatan, kalau tidak ada,
proceed dengan breathing. Okay, cover mulut kita, cover keseluruhan hidung dengan mulut infant. Hembus 2 kali, satu hembusan selama 1 saat. Okay, dan hanya hembus sehingga adanya dada mengembang. Okay, tidak perlu hembus terlalu kuat. Lepas tu continue lagi 32 sebanyak 5 cycle. Kemudian barulah check for brachial pulse lagi dan check for any pergerakan dada untuk indicate pernafasan. Okay, so perbezaan antara adult dengan infant. Okay, kalau pada adult satu check satu ialah respon lah. Kalau pada adult kita akan call dada, call bahu kan. Kalau pada infant kita akan jentik tapak kaki. Lepas yang kedua, perbezaan dia, kalau pada adult kita akan check pulse di carotid pulse, tapi kalau pada infant di brachial pulse. Okey, brachial pulse ni di sebelah lipatan siku dalam. Okey, alright. Yang ketiga, kalau pada adult kita akan buat head tilt dan chin lift, dongak kepala dan angkat dagu. Tapi kalau pada infant kita akan buat sniffing position ataupun posisi menghidu. Okey, dan kemudian kalau pada adult kita akan cover keseluruhan mulut mangsa saja. Okey, dan kita tutup hidungnya dengan menggunakan tangan. Tapi kalau pada infant kita akan cover mulut kita dengan hidung dan mulutnya sekali. Okey. Alright, so tapi selebihnya kriteria of a good chest compression tu sama juga. Okey, 30 kali. Satu lagi perbezaan dia, kalau pada adult kita pakai 2 tangan, kalau pada infant kita menggunakan 2 jari. Okey, tapi kriteria lain, lajuan sama 100 hingga 120 kali seminit, tapi kedalaman dia kalau pada adult 5 hingga 6 cm, tapi kalau pada infant 4 cm ataupun 1/3 ketebalan infant. Okey, 4 cm ataupun 1/3 ketebalan infant. Bukan ketebalan, maksud dia jarak daripada dada depan ke dada belakang. Okey, kita tekan sampai 1/3 kedalaman. Okey, alright. So itu adalah bagi infant resuscitation. Okey, infant CPR. Okey, alright. Seterusnya, okey, kita akan cover berkaitan dengan saya masa sikit. Okey, seterusnya kita akan cover dengan berkaitan choking. Okey, alright. Kita kembali kepada yang adult ni tadi. Okey, choking ataupun tercekik. Okey, so tadi kita akan bagikan kepada 3 golongan. Golongan yang pertama ialah okey, sebelum kita pergi ke arah choking, satu saya lupa sebutkan tadi ialah berkaitan dengan CPR untuk kanak-kanak. Alright, tadi kan infant, tapi kanak-kanak macam mana? So sebenarnya tidak ada susah untuk bezakan antara umur sebab saiz kanak-kanak mungkin berbeza antara satu kanak-kanak ke satu kanak-kanak yang lain. Persoalannya di sini ialah bila kita akan menggunakan kalau kanak-kanak perlukah menggunakan 2 tangan ataupun tidak. Okey, dan untuk itu kita tidak berdasarkan umur, tapi kita akan berdasarkan judgement, berdasarkan apa yang kita nampak paling sesuai pada kanak-kanak tersebut. Kalau kanak-kanak tersebut nampak tidak terlalu besar, cukup dengan 1 tangan, kita boleh buat CPR dengan 1 tangan. Okey, mungkin kanak-kanak berumur mungkin 8-9 tahun, okey, tak terlalu besar, kita boleh buat CPR dengan 1 tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Tapi kalau kanak-kanak itu cukup besar untuk menggunakan dua tangan, kita akan gunakan dua tangan. 1, 2, 3, 4, 5. So, tergantung kita melihat berdasarkan saiz kanak-kanak tersebut dan berdasarkan tangan kita lah. Alright, tangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa satu tangan pun cukup, akan buat dengan satu tangan. Tapi mungkin untuk kanak-kanak yang lebih dewasa, yang lebih besar, mungkin dah maybe 10, 11 ataupun 12. Kalau cukup untuk menggunakan dua tangan, kita boleh buat gunakan dua tangan. So tidak ada spesifik harus umur berapa, satu umur berapa menggunakan satu tangan, umur berapa menggunakan dua tangan. Tidak. Semua tergantung berdasarkan pengamatan kita sesuai satu tangan kah ataupun dua tangan. Okey, alright. Itu untuk CPR kanak-kanak. Okey. Kembali kepada persoalan yang tadi berkaitan dengan choking. So kita ada tiga. Satu ialah untuk adult ataupun kanak-kanak. Yang kedua ialah untuk yang pregnant lady ataupun obese. Dan yang ketiga adalah kalau yang infant. Okay, right. So sebelum tu kita akan just go through balik apakah tanda-tanda apakah yang perlu kita tentukan sebelum kita bagi bantuan. Iaitu kita perlu decide sama ada mangsa menghadapi sama ada mild airway obstruction ataupun severe airway obstruction. Alright. Kalau seandainya mild airway obstruction, kita tahu mangsa tercekik, alright. Tapi one thing kita boleh nampak paling jelas, mangsa masih boleh bernafas. Okey, lepas tu dan kita boleh dengar mangsa masih boleh batuk, batuk yang berkualiti, okey, batuk yang efektif yang kita rasa boleh bantu untuk keluarkan sumbatan. Okey, kalau dengar nafas yang macam itu, batuk pun kuat, okey, kita boleh assume, okey, lebih kepada mild airway obstruction ataupun sumbatan udara, sumbatan saluran udara ringan. Okey, tapi kalau mangsa bila kita assess tu nafas pun macam dah tak teratur, macam sesak nafas, nak batuk pun tak kedengaran, macam tak batuk. Okey, alright, itu kita boleh tahu ataupun mungkin sampai nampak mangsa nampak pucat, bibir kebiruan ataupun sampai up to point universal sign of choking. Okey, mangsa pegang tangan macam ini. Okey, itu adalah tanda-tanda severe airway obstruction, sumbatan nafas yang berat, yang bahaya. Okey, alright. So approach dia berbeza. Okey, kalau seandainya just mild airway obstruction, alright, mangsa masih boleh batuk, okey, masih boleh bernafas yang biasa. Okey, itu kita tak perlu buat apa-apa, hanya dorong mangsa untuk teruskan batuk sampai terkeluar. Alright, dan maintain dengan mangsa sampailah selesai. Alright, so bila berlaku macam itu, kita hanya tepi saja. Alright, cakap mangsa, okey tuan, okey, boleh ni bang. Alright, teruskan lagi. Okey, try batuk lagi. You can do it, Alright, sampailah mangsa batuk dan terkeluar. Okey, tapi ingat harus berada dengan mangsa sampai ke habis. Sebab kita tahu daripada mild airway obstruction boleh end up kepada severe airway obstruction. Alright, so kalau dia tiba terkeluar makanan tu, alhamdulillah bagus. Tapi kalau tak terkeluar, dia mangsa mula start berkempangan macam ini, lepas tu pula batuk pun tak okey. Inilah indication kita perlu buat maneuver. Alright, so kalau untuk adult ataupun untuk children, kita akan buat Heimlich maneuver. Okey, ataupun abdominal thrust. Okay, so kalau untuk Heimlich maneuver ni, alright. Okay. So kalau ada mangsa macam ini kan, alright. So kita akan sebaiknya berdiri di belakang mangsa, okay, berdiri di belakang dia dan sebanyak mungkin, alright. Kalau boleh kita berdiri rapat kepada mangsa. Okay, jangan ada jarak macam ini. Kalau ada jarak macam ini, nanti kita tarik dia terjatuh, kita pun akan terjatuh. Alright, so sebaiknya kita rapat kepada mangsa, okey, pergi ke belakang dan rapat kepada mangsa. Begini. Okey.
Alright. Lepas tu kita pun yang bantu haruslah pasang kuda-kuda yang betul, right stand. Alright, tak boleh. Kenapa penting kuda-kuda yang betul? Sebab bila tarik takut nanti kita akan terjatuh. So letakkan kuda-kuda yang betul. Alright. So kita akan buat abdominal thrust ataupun Heimlich maneuver. Okey, daripada belakang. Okey, rangkul mangsa. Alright. Okey, lepas tu kita akan gunakan tangan dominan. Okey, buat fist, buat genggaman. Okey, dan kita akan fokuskan pada pangkal ibu jari ini tempat yang mana kita akan tekan abdomen mangsa. Satu tangan lagi akan bantu. Okey, so di mana yang kita akan letakkan ni sebenarnya? Alright. Kalau tuan-tuan boleh lihat sini. Okey. Maaf saya tak gunakan perut saya sendiri sebab boroi. Okey, so saya akan gunakan patung ni. Okey. Alright. So kalau sini ialah tulang dada kan? Okey, so kalau tekan-tekan sini masih ada tulang. Alright. Selepas tulang ni mula lembut. Okey, so lepas tu hujung tulang dada ni, alright, dengan pusat ni, antara pusat dengan hujung tulang dada ni, di sinilah location yang perlu kita lakukan tekanan untuk Heimlich maneuver. Okey, some area pun panggil betul ini sebagai the ulu hati. Alright, so antara hujung tulang dada dengan pusat, sinilah kita akan melakukan tekanan Heimlich maneuver. Alright, so kalau pada dengan patient tu, kadang-kadang kita boleh trace daripada atas, ada tulang tu kan, turun ke bawah sikit, lembut, area itulah yang kita buat. Okey, alright. Okey, so kita sudah buat rapat kepada belakang mangsa. Okey, ke belakang. Okey, alright. Gunakan dua tangan, satu genggaman dengan pangkal ibu jari ini, satu lagi tangan pegang. Okey. Okey, dan kemudian antara hujung tulang dengan pusat. Okey, dengan cara menyentap, tarik ke belakang dan ke atas. Okey, ke belakang dan ke atas. So lebih kurang tarik macam itu. Okey. So okey. So macam itu kita akan buat Heimlich maneuver. Alright. Tarik ke arah belakang dan atas. Belakang dan atas dengan cara menyentap. Okey. So kita boleh buat beberapa kali sehinggalah sumbatan terkeluar. Okey. Alright. Tapi walau bagaimanapun, kalaulah sumbatan tak keluar-keluar dan tiba-tiba dah tengah buat tu, mangsa jadi tak sedarkan diri. Kalau tiba dah unconscious, berarti mangsa telah masuk cardiac arrest, kita harus proceed dengan CPR. Dah tengah buat kan? Bang, okey tak? Okey, tak ada respon. Okey, baringkan, santai, proceed dengan CPR. Okey, dapatkan bantuan dulu, lepas tu proceed dengan CPR. Okey, alright. Itu kalau seandainya Heimlich maneuver tu gagal dan mangsa jadi cardiac arrest. Dan kita harus proceed dengan CPR. Okey, alright. Persoalannya, macam mana kalau seterusnya, kalau seandainya pregnant lady ataupun orang yang obese, okey. Kalau pada pregnant lady mungkin sedikit bahaya kalau kita tekan di bahagian perut. So kalau kita tekan bahagian perut, ada janin di sana kan. So kita tak akan buat di bahagian perut, kita akan buat chest thrust. Okey, tekan dada. Alright. So kalau tekan dada daripada bawah ketiak masuk ke hadapan. Okey. Lepas tu di tengah-tengah tulang dada tu kita akan tekan. 1 2 3. Okey, so kalau untuk ditekan dada, kita akan tolak ke belakang. Okey, tekan dada tu kita tolak belakang. Ini untuk kalau mangsa yang pregnant ataupun yang obese. So kalau yang obese kadang-kadang mungkin kalau di perut tangan kita mungkin tak sampai, so kita akan buat tekan tu di dada. Okey, dan kalau di dada tu chest thrust tu kita akan buat ke belakang. Kaki kita. 1 2 3 4. Okey, alright. Sehinggalah sumbatan keluar ataupun sehingga
mangsa tiba tak sedarkan diri, kalau betul tak sedarkan diri, sama juga unconscious, tak sedar diri, palingkan asa, alright, panggil bantuan, dapatkan AED dengan call 999 dan start chest compression. Okay, right. So, apa tujuan daripada abdominal thrust atau Heimlich maneuver ni dengan chest thrust? Apa tujuan dia? Sebenarnya, bila kita menekan abdomen ni, okay, alright, kita menekan abdomen, alright, tekanan daripada abdomen akan menekan ke dada, dan dada pun akan automatically udara dalam dada akan keluar secara tiba-tiba. Alright, so bila dengan forceful keluar udara tu, harapannya ia akan mengeluarkan sekali sumbatan yang berada di airway. Okay, alright. Tapi mandang apa tu, mungkin ada yang bertanya juga kan, kalau gitu kenapa terus tekan di dada? Well, sebab tekan di dada boleh menyebabkan injury pada tulang dada, boleh menyebabkan patah tulang rusuk. Okey, saat itulah kita instead of tekan ke dada, kita akan tekan di abdomen. So bila abdomen tekan, abdomen akan menekan ke dada, dada pula yang akan mengeluarkan udara. Okey, saat itu kita, tapi kalau mungkin masa untuk CPR tu tidak masalah sebab mangsa tidak sedarkan diri. Saat kita boleh tekan di dada. Tapi kalau pada choking ni, mangsa masih sedarkan diri. Cuma dalam kes di mana kalau orang yang obese ataupun yang pregnant, okey, memang kita tidak memang tidak boleh tekan di bahagian abdomen atau tidak mampu, dan mungkin kita akan gunakan tekan di dada, dan kita berharap tidak ada apa-apa injury lah daripada maneuver tersebut. Okey, alright. So itu merupakan Heimlich maneuver kalau untuk adult ataupun untuk kanak-kanak, dan untuk kalau obese atau pregnant kita akan buat chest thrust. Okey, alright. Akan buat beberapa kali sampai sumbatan keluar ataupun sampai mangsa jadi tidak sedarkan diri, dan kita boleh proceed kepada CPR. Seterusnya, okey, untuk infant choking. Okey, so kalau untuk infant choking, okey, ini misalnya infant, kan? Infant ni mengalami choking, apa yang boleh kita buat? Apa yang boleh kita buat ialah kita akan buat 5 back slap dengan 5 chest thrust. Okey, so kalau untuk 5 back slap ni, kita letakkan infant dalam posisi meniarap di tangan kita, alright, tapi jangan lupa harus support leher dengan kepala infant. Okey, tapi kepala infant tu lebih rendah, kan, di belakang infant ni antara dua tulang belikat, kita ketuk sebanyak 5 kali. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah tu kita pindah ke tangan sebelah. Okey, support leher dan kepala infant. Okey, letakkan pula dalam posisi meniarap. Okey, kepala masih di bahagian bawah. Alright, kita buat 5 chest thrust macam masa CPR infant tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam masa yang sama, kita try tengok kalau ada apa sumbatan keluar daripada bahagian mulut. Kalau belum ada, masih nampak choking, okey, kita buat lagi benda yang sama, tukar sebelah, 5 back slap, 1, 2, 3, 4, 5. Tukar sebelah lagi, 5 chest thrust, 1, 2, 3, 4, 5. Buat begitu sampailah choking relief. Okey, tapi kalau seandainya tiba-tiba tengah buat choking tak relief, tapi tiba-tiba baby infant nampak sudah tidak responsif, kita boleh proceed dengan CPR untuk infant. Okey, misalnya buat gini, nampak macam unresponsive lah. Cuba jentik sikit dia punya tapak kaki, memang tak respon. Okey. Terus kita boleh proceed dengan infant, call for help. Okey, call ambulance dengan AED. Alright. Okey, check for pulse, memang tak ada, check for breathing tak ada, proceed dengan infant CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4,
30. Sniffing position dan lagi 2 rescue breath. Alright, so kalau infant ni sebenarnya lagi sesuai buat dalam keadaan posisi, kalau untuk choking ya, posisi tengah duduk. Okay, so kita akan gunakan paha ni, alright, untuk support. So start dengan 5 back slap, pegang leher dan kepala. 1, 2, 3, 4, 5. Pegang lagi sebelah, pindah ke sebelah. 5 chest thrust. 1, 2, 3, 4, 5. Pindah sebelah lagi. Alright. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 chest thrust. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, begitulah untuk choking bagi infant. Okay. Alright. So, kesimpulan dia daripada bahagian choking, kalau seandainya yang penting konsep dia, satu, determine dulu sama ada mild ataupun severe airway obstruction. Alright. Kalau seandainya mild, kita jangan encourage mangsa untuk batuk lebih kuat. Okay, tapi kalau severe, kita boleh proceed Heimlich maneuver untuk adult ataupun children. Kita boleh proceed dengan chest thrust untuk pregnant lady ataupun obese. Dengan kita proceed dengan 5 back slap dengan 5 chest thrust untuk infant. Okay, alright. Kalau seandainya prosedur ni gagal, okay, tiba-tiba mangsa jadi unresponsive, kita harus proceed dengan CPR. Okay, alright. So saya rasa that wraps up, okay, berkaitan dengan choking. Alright, dan wrap up juga untuk praktikal kita pada petang ni. Alright, saya rasa mungkin tuan-tuan mungkin ada banyak soalan nak tanya. Okey, saya rasa mungkin kita boleh masuk kepada section yang berikutnya berkaitan dengan question and answer. Okey.